Ada diriwayatkan dalam Ad-Dalani yang menyebut bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala sedang melihat hambanya yang bersusah payah, yakni lelah untuk mengerjakan kerjaya atau kerja dalam mencari rezeki yang halal. Assalamualaikum, kita kembali bertemu dalam Di Sebalik Doa bersama saya Ahmad Fetri Yahya. Untuk minggu ini, kita berkongsi tentang kemanisan dalam kerjaya. Dan saya ingin mengupas sedikit tentang surah At-Taubah ayat 105 yang bermaksud begini, bekerjalah kamu, maka Allah SWT dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitahunya kepada kamu apa yang telah pun kamu kerjakan. Bermaksud kerja itu memang kita suka, tetapi penting untuk mengawal apa yang kita lakukan dan sumber rezeki yang kita perolehi. Dan untuk mengupas tentang kerjaya, saya bersama dengan Ustaz Herianto. Berikan tepukan yang gemuruh. Dalam konteks Islam, Ustaz, bagaimana Allah meletakkan martabat yang tinggi untuk orang yang berjuang mencari rezeki untuk kehidupan ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang dirasa kalau orang yang sibuk memikirkan tentang pekerjaan ini orang yang ingat dunia semata-mata. Ini satu yang kita kena kod. Kita tidak nafikan, memang agama suruh kita mengingatkan diri kita kepada akhirat. Tetapi pada masa yang sama, kita mengusahakan dunia kita, itu bukan sesuatu yang tercela. Apatah lagi kalau dunia yang kita usahakan ni tujuannya adalah untuk akhirat. Sebab itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bahagian akhiratmu dengan apa yang Allah anugerahkan, tetapi jangan lupakan bahagian duniamu. Sebab itu orang yang bekerja, orang yang berusaha mengusahakan sesuatu apa saja, sebenarnya itu satu benda yang sangat menepati daripada dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah Allah menyatakan bahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Allah menyatakan dalam firman-Nya, apabila engkau selesai mengerjakan solat Jumaat, maka bertebaranlah wabtaghi min fadlillah. Carilah daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjaya itu satu ibadah. Tetapi bagaimanakah caranya untuk kita jadikan kerja itu sebagai ibadah supaya ada pertalian dengan yang atas? Kalau mungkin kita buat sesuatu tadi direct yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita kata dalam sini kalau yang kameraman hari ini dia ambil gambar. Ambil gambar dia untuk program agama. Begini contohnya. So ini direct. Tapi ada juga kadang-kadang pekerjaan tu tidak direct pun. Ya, contoh tuan-tuanlah masak. Jadi mana memasak? Tentu memasak untuk apa benda pula, kan? Untuk bagi orang makan. Tapi kita memasak yang halal, kita masak dengan cara yang betul, bersih, halal dan thayyibah. Itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tetapi Ustaz, dalam kita mencari rezeki kerjaya ini, kadang-kadang kita tidak bahagia, tak menjiwai kerjaya kita. Kalau kita cerita dalam konteks kita orang Islam, sebenarnya kita disuruh buat sesuatu itu sempurna. Apa saja pekerjaan. Maka sempurna tu sifat dia tak boleh sambil-sambil. Saya tak fikir orang sambil-sambil boleh sempurna. Kan? Orang buat rumah sambil-sambil dia tak tengok besi mana masuk. Tahu-tahu jadi rumah banglo sebiji. Impossible. Saya percaya kalau orang Islam, dia tahu bahawa konsep bekerja itu adalah ibadah. Kerana Allah Ta'ala, dia dapat pahala, dia bekerja. Ya, mana dia keluar bekerja. Lebih bagi kalau orang yang dah berkeluarga, Fitri, nak mencari rezeki. Lebih bagi orang yang memang berniat. Bulan ni kalau dapat rezeki lebih, nak sedekah untuk si fulan, nak sedekah untuk orang fakir miskin, tolong orang susah, tolong sekolah dan sebagainya. Tentu setiap pekerjaan dia buat tu diberi pahala. Dia setiap langkah tu ada matlamat ataupun ada pahala yang dikira. Sebab tadi Ustaz ada sebut tentang kesempurnaan, ada kaitan dengan kreativiti. Islam mengiktiraf kerja keras dan kreativiti. Betul. Apa mungkin doa sebelum keluar rumah? Membetulkan niat, pada masa sama ada doa supaya diberi keselamatan dan juga mendapat barakah atas apa yang diusahakan dalam pekerjaan. Kita boleh mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah berikan kita rezeki yang halal. Ya. Boleh kita baca doa yang simple, boleh Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyibah. Ya, boleh. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyibah. Kita kena minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah berkati kita. Ya. Allah berkatkan kita supaya kita minta rezeki, supaya rezeki itu yang halal, yang baik. Ya, ataupun ada wujud di dalam
pekerjaan tu ada wujud unsur penganiayaan. Penganiayaan. Dia ada restoran, dia kata, budak ni yang dulu aniaya aku, bahankan aku ni. Mesti dia mungkin dia buat sesuatu, dia masukkan ramuan-ramuan yang tak sepatutnya. Betul. Ada dendam juga mungkin akan menghakis pahala. Akan kita bincangkan banyak lagi selepas ini untuk kita menambah ilmu, menambah keberkatan dalam Di Sebalik Doa selepas ini. Awak duduk sini dengan Ustaz ni sebelum awak keluar rumah, awak baca doa tak? Tak, Ustaz. Okey, tak apa. Hari ni Ustaz nak bagi tahu tentang adab-adab sebelum keluar rumah. Yang pertama sekali kita kena minta izin dan bagi tahu siapa? Bapa. Yang kedua kita kena bagi tahu dengan siapa kita keluar. Dengan siapa kita keluar. Dan yang paling penting kena baca doa. Tapi sebelum tu Ustaz dah sebut tentang doa, Ustaz nak dengar dulu doa yang awak tak baca tu. Bacakan Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amin. Doa ni lah kena baca sebelum keluar rumah. InsyaAllah bila kita baca doa ni, kita akan diberkati, dilindungi dan dijaga sepanjang kita berada dekat luar. Sepanjang kita berada dekat luar. Nabi Muhammad bersabda yang bermaksud, bacalah surah Al-Fil. InsyaAllah kita akan mendapat kekuatan diri dan kekuatan akal untuk menempuhi pekerjaan. Banyak khasiat dan juga kelebihan bagi surah Al-Fil. Jika tiada ilham ataupun kebentuan, bacalah surah ini sebanyak 7 kali. InsyaAllah akan mendapat ilham secepat mungkin, mendapat rezeki yang banyak dan pasti mendapat pahala yang banyak. Jom amalkan surah Al-Fil. Kembali dalam Di Sebalik Doa, topik yang menarik tentang kerjaya terrezeki. Macam mana kepentingan Islam letakkan bahawa pentingnya sumber rezeki yang halal yang masuk ke dalam jiwa kita ni sebagai satu kepentingan yang amat diutamakan. Wadhkurullaha katsira. Dan hendaklah ketika kau cari rezeki ni, kau ingat Allah banyak-banyak. Nampak? Sebab itu kita dalam konteks kita kehidupan kita kena ingat. Rezeki kita cari, sebenarnya kita bukan cari rezeki. Kita hanya menyediakan tempat untuk rezeki turun. Kerana setiap orang rezeki Allah Ta'ala dah tentukan. Sejak kita berada di alam roh lagi, tiupkan roh saja, rezeki itu dah ditentukan. Berapa banyak. You don't worry about your rezeki. Saya minta maaf sampai pagi cakap putih sikit. Kemudian Allah sambung lagi dalam ayat tu, la'allakum tuflihun. Sebab tu orang yang nak berjaya dalam cari rezeki ni, dia mesti ada dua sifat tadi. Dia tak boleh ingat Allah je. Mari kita berdoa, berzikir, semoga rezeki turun. Tak ini. Dia kena fantasyiru fil ardh, bertibaran, wabtaghu min fadlillah, untuk cari rezeki Allah Ta'ala. Kemudian dia kena dalam ayat yang sama Allah Ta'ala itu wadhkurullaha katsira, dia kena ingat Allah banyak-banyak. Sebab itu kita nak cari rezeki yang halal, kalau kita tak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya kira kita akan ambil semua sekali apa yang ada. Baik, itu juga nak bersama dengan seorang selebriti, bersama dengan Mila. Betapa beruntunglah ya. Macam mana kenikmatan dalam alam kerjaya ni? Alhamdulillah, bila kita mulakan perniagaan ni, dia punya jugaan tu banyak. Tapi bila kita terlibat dalam perniagaan makanan, seorang mendoakan kita. So secara tak langsung, doa-doa mereka tu orang kata memudahkan lagi lah kerja saya sebagai seorang penat tapi berbaloi lah. Betul, bila kita penat, tapi bila kita diberi orang kata kata-kata pujian macam tu, kita punya penat tu hilang macam tu je. Okey. Mungkin nak tambah sikit, soalan ni mungkin klise tapi penting. Mungkin Mila dah antara artis yang berhijrah dengan berhijab. Jadi, apa yang mendorong Mila untuk ke arah semikian? Bersama tidak takut dengan rezeki yang Allah akan janjikan. Saya yakin dengan rezeki Allah. So, bila saya pun berhijab bukan atas paksaan siapa ke, mimpi-mimpi ke, tak ada. Dia dengan sendirinya. Saya rasa macam kenapa sebelum ni saya macam leka kan. Saya tengok sekarang dekat YouTube kan banyak program-program Islamik kan. So kita banyak tengok, dari situ timbul kesedaran, terus menusuk ke hati dan berubah alhamdulillah. Tapi Mila rasa bila kita berhijab ke apa ke bukan halangan. Orang kata rezeki macam sama juga, tak ada bezanya. Cuma orang kata approach mereka berbeza lah. Di dalam kerjaya ni, ada mungkin yang berdengki, nak menjaga itulah kekuatan daripada sebarang bentuk hasad dengki manusia. Kehidupan kita, kita kena dekat dengan dia. Sebab bila kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang lain akan dekat dengan kita. Sebab itu dalam kehidupan kita,
Apatah lagi kalau kita bekerja. Jaga je ibadah kita, khususnya solat kita. Jaga yang halal yang Allah Ta'ala perintahkan. Jaga yang Allah larang, haram. Itu saja. InsyaAllah ya. Dan saya pun melihat ada juga yang tak sabar dengan soalan ya. Harap sabar semua. Kita mulakan dengan seorang rakan kita. Kita biasa bekerja ada sambil lewa ataupun main-main semasa bekerja. Ada tak doa untuk kita pergi bekerja dengan ikhlasnya? Allahumma inna nas'aluka al-amal salih wa hifzi. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau amal yang soleh dan ya Allah Engkau peliharalah dia. Jadi amal yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala tentu amal yang kita buat itu sungguh-sungguh tetapi niat di kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat tu sangat berkat. Kita dapat berkongsi lagi. Walaupun jumlahnya tak begitu banyak tapi kita dapat beri semua orang merasa. Kita dapat dikongsikan pengalaman. Rezeki tu sebenarnya rezeki dia. So Allah sampaikan pada saya sampaikan pada dia. Tolong pegang sat je. Ya betul, tolong pegang sat je. Okey, jadi untuk Mila macam menyuburkan rezeki itu mungkin banyakkan yalah seperti kita bersedekah, mungkin ada bonus untuk pekerja untuk menambahkan motivasi mereka. Yang akhirnya dapat juga tu kita juga sendiri sebab kita yang sebagai majikan kan yang bertanggungjawab, yang mungkin mesra dengan pekerja macam mana. Betul. Mila bersyukur sebab Mila ada restoran. Di restoran kita memang tiap hari kita bekalkan makanan untuk makan malam kepada satu rumah tahfiz di Puchong. So saya rasa bersyukurlah sebab adik-adik itu pun dah macam adik-adik saya. So kita dapat kongsi sebab kita ada kelebihan boleh memasak. So kita berikan makanan malam kepada mereka. So secara tak langsung orang kata mereka mendoakan kita. Itu dia pahala yang bertali insya-Allah ya. Alhamdulillah. Soalan yang kedua kita mencari siapa yang tanya soalan silakan. Apakah tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tak tahu amalan kita ni diterima atau tidak. Cuma barangkali kalau kita nak tahu amalan kita diterima atau tidak, ada dalam sebuah buku Dr. Syed Qardawi disebut An-Niyatul wal Ikhlas. Niat dan keikhlasan. Dia kata apa? Di antara tanda orang yang ikhlas. Sebab kita nak cerita diterima ni. Itu yang paling pasti. Antaranya kalau dalam konteks kita bekerja, kita tidak kita tidak susah ataupun kita tak suka untuk nak bergabung dengan orang lain. Itu menunjukkan tanda-tanda bahawa dia itu ikhlas bekerja. Mungkin bagi artis kerjayanya bermain dengan gosip, mungkin ke tahap yang fitnah, caci maki mungkin dah jadi permainan. Tapi macam mana nak sabar dan juga bertahan dengan ujian sedemikian Mila? Kalau Mila sedih, Mila selalu dengar CD Hafiz Hamidun lah dalam kereta. Istighfar kan, zikir tu. Benda tu memang akan buat saya akan rasa lega lah. So Mila rasa terapi yang Mila gunakan itulah. Selain daripada duduk dekat tingkap sembahyang dan berdoa supaya dijauhilah daripada hasad dengki dan juga perkara yang tak elok kan. Ilmu ini aku yang pegang. Jadi dia tak turunkan kepada orang yang meminta. Malah kalau orang lain yang susah payah dia yang dapat nama macam Ustaz. Kalau kita pegang pada konsep khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang manfaat untuk orang lain, kita takkan jadi tamak ilmu. Kita akan lebih suka lagi ramai orang, lagi ramai. Kalau boleh kita ajar. Kita sebagai manusia, kita hidup untuk manfaat orang lain. Itu tujuan kita. Sebab itu, sebaik-baik manusia adalah orang yang manfaat untuk orang lain. So, kita sediakan. Kalau kita boleh kembangkan lagi, lebih lagi untuk ekonomi orang Islam. Why not? Takut tak kepada persaingan dan juga mungkin adalah macam-macam dugaan seperti itu? Dulu Mila agak takut juga. Mila ada jumpa dengan seorang ni, Pak Su. Mila selalu sembang dengan dia. Kata, Mila niaga ni ada tak pendinding ke apa? Dia cakap, Mila dinding apa nak? Dia kata. Mila cakap, tak tahulah. Waktu saya budak-budak kan. Dia kata, baca 3 huruf je. Dia kata, dinding apa yang nak? Dia kata, kan. Malunya saya waktu tu baru terfikir kan. Macam, sebab saya biasa dengar orang cakap benda-benda macam tu kan. Kalau ada pendinding, kita macam, benda pendinding ni. Tanya dekat ni, dia pun seorang ahli agama ya. Dia tu baca 3 huruf je. Dia tu kesu tawakal kan. So, Mila pegang lah pada tu. Bila kita akan bincang lagi dan juga menggali pengalaman Mila juga tentang perkongsian ilmu Ustaz selepas ini dalam Di Sebalik Doa. Okeylah, kita nak balik dah lah. Dah lama dah awak keluar dengan Ustaz ni. Tapi sebelum tu, saya nak pesan. Sepanjang kita berada kat luar, jangan cakap dengan orang kita tak kenal. Jangan cakap dengan orang tak kenal. Kalau dia bagi apa-apa pun, jangan kita ambil. Contoh, kalau orang tu bagi apa? Duit. Lagi? Coklat. Coklat. Lagi? Mainan. Kiranya kesimpulannya, apa-apa pun dia bagi, jangan ambil. Tapi sekarang ni Ustaz nak sentuh tentang doa. Kita dah nak balik ni, nak masuk rumah. Kena baca doa masuk rumah. Ustaz nak dengar dulu doa masuk rumah. Hafiz bacakan boleh Hafiz? Boleh. Bacakan Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa bismillahi rajna wa ala rabbana tawakkalna. Amin. Doa ni lah nanti dah sampai rumah baca doa ni. Faham? Faham. Fadilat dan khasiat bagi zikir Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah. Kalau kita amalkan zikir ini sebanyak 700 kali setiap hari selepas kita buat satu tugasan, maka Allah akan memudahkan urusan kita itu, dilapangkan hati walaupun ditimpa pelbagai dugaan dan cabaran, dan diberikan ketenangan atas tugasan yang kita lakukan. Jadi amalkan zikir Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Sama-sama kita amalkan. Kembali dalam Di Sebalik Doa, kita mulakan dengan soalan. Dalam sesebuah perniagaan, berkemungkinan ada orang yang iri hati ataupun cemburu dengan kejayaan kita. So ada tak doa-doa yang boleh kita amalkan untuk kita hindari daripada perbuatan-perbuatan yang boleh memudaratkan kita? Ada satu hadis Rasulullah SAW, dia tidak kita katakan doa saja, tapi dia sebagai zikir. Nabi pesan supaya kita selepas daripada solat subuh, kita terus sambung dengan zikir. Jadi kita boleh amalkan selalu. Kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, dia akan dijauhkan daripada perkara yang tidak disukai hari itu. Jadi kalau hari itu kita tak nak orang naya kita, kedai kita ke, pekerjaan kita ke, kalau kita bekerja ataupun orang buat tak elok, jadi baca tu. InsyaAllah Allah akan pelihara kita daripada hari itu, daripada perkara yang kita tak suka. Bila kerjaya dah semakin berkembang, macam mana dia mendorong semangat untuk memperbaiki amalan? Kita nak balas balik tu macam kita ingat dia selalu dekat dengan dia kan. Dulu saya pun lahir juga kan. Tu bila dah dapat nikmat macam ni, rasa macam bersyukur lah. Baik, ada lagi soalan daripada rakan-rakan kita. Ada tak doa untuk kita minta rezeki lebih dalam pekerjaan kita? Saya ingat bungkus. Kena tanya dengan Mila apa doa dia pakai tu. Dia dapat rezeki lebih tu. Mila dah amalkan ayat Quran ke macam Selalu ni? surah 1000 dinar. Macam dekat restoran kan, kita selalu pasang ayat kursi 1000 dinar. Petang-petang tu dia orang nak buka kedai kan. So memang dia orang akan pasang CD lah. Oh, gitu dia. Ustaz nak tambah? Ya. Okey, yalah, kita kata tadi rezeki tu Allah Ta'ala bagi kan. Sebab itu kita nak macam mana pun kena minta dengan dia. Tu of course lah. Saya ingat antara lain doa yang kita boleh amalkan untuk kita dapat rezeki Allah bagi lagi, ya, kita minta supaya kita ni jadi orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebab orang yang bersyukur, Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur, maka Allah akan tambah balik. Allahumma ja'alni min ibadika syakirin. Ya Allah, kau jadikanlah aku hamba-Mu yang bersyukur. Kerja ini sangat sibuk. Manalah masa nak solat pun lebih kurang je. Macam mana Ustaz? Kita kena perhati balik supaya perkara yang utama ni jangan dia jadi dikesampingkan. Kerana mudah-mudahan bila kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka keberkatan tu sebenarnya. Mungkin rezeki dah ditentukan, tapi kadang-kadang keberkatan ni tak wujud. Jadi sebab itu kadang-kadang sehingga tahap lebih berat daripada itu, dia beri kesan kepada kehidupan kita berkeluarga, umpama anak, isteri. Itu dia. Makin kaya tapi makin porak-poranda dalam kehidupan. Ya. Itu dia. Dalam kerja ini, kita meletakkan ibu bapa juga sebagai perkara yang penting. Betul tu, Mila agree sangat kita tolong ibu bapa kita sebab Mila bawa mak ayah Mila daripada Mila umur 19 tahun, Mila jaga dia orang. Sampai sekarang alhamdulillah sebab mereka kan doakan kita kan. Dalam solat dan doakan kita. Kita nak keluar rumah pun dia orang doakan kita. So Mila rasa doa ibu bapa ni kan orang kata itu makbul kan. Itu dia. Kenikmatan dapat memberi sesuatu pada ibu bapa. Betul. Macam mana? Lepas tu bila kita dapat tengok macam sekarang ni ibu bapa saya pun terlibat secara langsung dalam perniagaan saya. Adik saya yang nombor 2 pun terlibat. So bila mereka berada dengan kita, sama-sama berniaga dengan kita, orang kata keberkatan tu, rezeki tu kita kongsi dengan dia orang, kita nampak dia orang happy, kita pun happy. Jadi macam mana Mila melihat perjuangan
ialah pahit maung dahulu memberi kemanisan pada hari ini. Betul. Mila rasa bila kita buat benda-benda ke arah kebaikan ni, kita akan lebih dekat ke arah kebaikan lah kan. Bila kita niat kita nak tolong orang ke, nak bangunkan ekonomi orang Islam sendiri ke, benda tu jadi macam dapat dipermudahkan lah macam tu. Memang ada rintangan, memang ada rintangan tapi kita dapat atasinya sedikit demi sedikit lah. Itu dia. Kalau matlamat dia ialah Allah kan, jadi kita lihat hidup dia bahagia yang membawa kepada insya-Allah husnul khatimah. Sebab itu para penonton sekalian, dalam konteks kita mencari rezeki ni, saya sebut daripada awal tadi, asas dia ialah jangan sampai kita lupa kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah kaitkan soal nikmat itu dengan syukur. Allah kaitkan azab itu dengan soal kufur. Kenapa? Sebab biasanya begitu. Orang dalam konteks mencari rezeki, kadang ketika orang lupakan dia. Sampai akhirnya dia menganggap bahawa Allah ataupun Tuhan itu, soal pengibadahan dia itu jadi nombor 2. Maka akhirnya dia tak akan sampai sebenarnya. Walaupun kalau seolah-olah zahirnya kita nampak, dia berjaya, tetapi hakikatnya dia tidak berjaya. Kita menyembah Allah, tapi ada juga yang menyembah majikan. Kalau dulu orang menyembah berhala, hari ini orang menyembah berhala juga. Ya? Kita hari ini umat Islam, kita sembah berhala. Berhala yang namanya harta, berhala yang namanya pangkat, berhala yang namanya gaji, yang namanya duit. Kenapa? Sebab dalam kehidupan kita, kita tidak dapat nak meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas. Kalau kita cerita soal zakat, itu kemudian ada lebih daripada zakat. Sebab itu kalau orang yang begini, hakikatnya tuan-tuan, ya, dalam kehidupan dia sebenarnya dia takkan sampai kepada yang kita katakan tadi, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Mila memperkemaskan diri untuk menjaga keberkahan? Macam Mila selalu terapkan dengan pekerja-pekerja saya minta mereka amanah, jujur dalam setiap apa yang kita berikan kan. Alhamdulillah lah Mila dapat terapkan benda tu dengan pekerja-pekerja saya semua dan pada diri saya sendiri. So Mila rasa kita kena jujur lah, jujur dengan amanah, dengan tanggungjawab yang kita dapat tu. Terima kasih untuk Ustaz Rianto. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Mila. Tak lupa kepada hiasan yang indah Abirak Skapet. Assalamualaikum.